Hai, Oh, dalam Flip. kejap saya ni, cikgu ni. Sorry saya lambat. So, cikgu. Clear eh? Flip. Okay, good. Sekejap cikgu masih 2 minit untuk tukar wifi. Alright, okay, baik. So, selamat datang lagi sekali untuk kelas kita. Kita tak ada masa yang banyak kan untuk kita sebab kita nak kejar banyak silibus. So, sebelum tu izinkan cikgu untuk share. So, kalau you ingat, kita ada belajar tentang proses pembentukan Malaysia, kan? And then kita tak belajar. So, minggu ni kalau you ingat what? Kita masuk kepada bab yang kelima, which is our bab is cabaran selepas kita membentuk Malaysia. Betul? Kalau cikgu tak salah. Betul. Betul so hari tu kita ada masuk bab yang kelima. Kali ini kita dah sentuh kan? Ingat tak cikgu cerita tentang uh, kenapa Singapore join Malaysia, kenapa Brunei tak join Malaysia, apa reaksi Filipina semua, ingat tak cikgu ada share benda ni? Kan? Okay, penggunaan sosial bla Burhanuddin Helmi, and so kita tinggal lagi ada dalam kita ada lagi 4 chapter. Lepas tu kita akan habislah kita punya sesi untuk syllabus lecturing. Lepas tu kita akan buat ni je lah. Kita akan buat soalan-soalan target untuk tahun 2025. Okay, so result SPM baru saja keluar. Okay, result SPM baru saja keluar. Sebelum tu saya nak tanya, Adam ambil sejarah sahaja ke ataupun ambil semua subjek untuk SPM nanti? Saya ambil semua subjek. Oh, you ambil semua subjek. Tapi you homeschooling lah kan? Betul. Okay. Tapi So, ya, saya tanya kalau saya ambil semua subjek tapi saya tak ambil sains tak apa tak ada masalah. untuk SPM. Jawab exam dekat sekolah. Ya, betul. Awak calon persendirian. Okay, nanti untuk masuk ke Universiti IPTA, okay, untuk ambil IPTA, dia adalah wajibnya bahasa Melayu, sejarah dan 3 subjek lain. Tengoklah awak nak masuk bidang apa kan. Kalau kata you nak masuk diploma ke, you nak ambil asasi ke, you boleh continue lah dekat asasi pun boleh juga. Tapi baik-baik asasi pun masih memerlukan BM dengan sejarah dan 3 subjek yang tertinggi. Total 5 lah. Sains tu tak ada masalah. Ada je orang yang tak ambil sains. Dia ambil perniagaan, dia ambil account, dia ambil bahasa Melayu, BI, sejarah, agama, 6. Ada, tak ada masalah benda tu. Kan? Matematik. Macam tu lah. So, Saya sains tu dia dia... Mhm. masa nak tengok nak daftar sekolah untuk ambil exam tahun depan. Dia kata subjek teras wajib ambil 5 subjek teras tu. Betul. Tapi sains bukan subjek teras kan? Saya tak tahu pula tu. Jadi subjek teras is bahasa PM. Melayu, bahasa Inggeris, Math, sejarah, satu lagi. Tak salah agama saya rasa. Untuk orang Islam, Muslim. 5 tu wajib. So 5 saja.
Sebab ada sekolah yang ambil 7 subjek, ada sekolah yang ambil 8 subjek. Itu adalah add-on subjek apa yang kita nak ambil based on apa kerja career yang kita nak lah. Kan. Saya ada satu orang calon saya pernah ajar. Calon yang saya ajar ni which is dia dulu adalah lepasan college vocational. So during that time what happened is college vocational punya diploma tak boleh sambung belajar ke universiti sebab dia tak ada SPM. Saya ingat lagi pada tu waktu tu tahun 2019 2018. You bayangkan student tu dia tak ada SPM. So dia ambil dengan saya, dia ambil Bahasa Melayu and Sejarah. Dan akhirnya dia dapat sambung belajar di UMK. Faham tak? Maksudnya dia dah ada diploma Faham. qualificational tapi diploma dia tu tak iktiraf during that time lah waktu tu. So waktu tu qualificational tak ada SPM. So dia ambil dengan saya tuition Bahasa Melayu dengan Sejarah waktu tu. Dan saya ingat lagi lepas tu dalam intake seterusnya tu dia dapat sambung belajar di UMK dalam bidang perniagaan dan juga hospitality rasa. So waktu tu usia dia 22 tahun waktu dia ambil sejarah dengan SPM tu. So itu cerita dia lah kan. So apa yang kita nak, at least kita sejarah ini, kita orang Melayu, kita orang Islam kan, at least kita kena dapat B lah. Sewajarnya kita dapat B sebab dia adalah subjek yang dekat dengan diri kita dan dia mudah. Sebagusnya dapat A. Sebagusnya dapat A lah supaya you bolehlah untuk sambung belajar dalam bidang sains sosial, right? So kita ambil balik, kita ambil balik tentang cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okay, kita ambil what is the cabaran selepas bentuknya Malaysia. Kita dah belajar sebelum ni tentang banyak hal kan. Kita dah belajar tentang bagaimana sistem persekutuan, apa itu kedaulatan. Dalam bab 5 kita belajar reaksi. Macam mana orang react terhadap kita nak create Malaysia. Ingat tak cikgu ada share dengan you, Adam, di mana you kena ingat asas Malaysia ni dia bukan Malaysia lah. Kan? Dia bukan directly terus jadi Malaysia. Ramai student confused. Dia punya sejarah starting saya suka cerita daripada basic. Dia start daripada Melaka. Betul? Betul. Melaka tu kita panggil Malaysia. Kalau tanya budak sana Melaka, kita kena faham. Dulu Melaka itu adalah satu negara, empire. Bagaimana Melaka itu boleh wujud bermula daripada kerajaan Sriwijaya. Ketika itu di Indonesia ada dua kerajaan yang paling besar. Pertama, kerajaan itu dipanggil sebagai kerajaan Sriwijaya. Kedua adalah kerajaan Majapahit. Apabila Majapahit, ni saya kena cerita pada basic lah supaya orang faham. Apabila Majapahit versus dengan Sriwijaya, ini dua kerajaan ketika itu. Putera Majapahit ketika itu pergi ke Melaka. Alright? Putera Majapahit ketika itu dia pergi ke Melaka, namanya adalah Paramiswara. Itu kita kena faham. Selepas itu kita belajar tentang Malaysia. Right, bermula daripada Perlis sehingga ke Johor. Starting dia di Perlis, right, di Perlis dan ending dia di Johor. Ending dia di Johor. Itu kita kena clear lah, ending dia di Johor. Dan asalnya setiap negeri-negeri ini adalah dipanggil sebagai negara. Negeri-negeri ini dulu adalah negara. Dulu kita tak ada Malaysia, kita ada Melaka. Jadi bagaimana apabila British tu datang, ini pelajaran form 3 lah saya masuk sikit. Apabila British datang, British menjajah setiap negeri yang kita panggil segala negeri sebenarnya adalah negara. British jajah negara Perak, British jajah negara Selangor, British jajah negara Negeri Sembilan, British jajah. Apabila British jajah, maka dia jajah dengan bernaung. Naungan. Maknanya kita masih lagi ada raja tetapi kita kena mengikut. Kita kena mengikut peraturan yang ditetapkan oleh British. Maka British telah menukar negeri-negeri ini, Selangor, Perak, apa semua ini ditukarkan kepada nama dia adalah, dia gabung dipecah kepada negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Maknanya negeri-negeri Selat ini terdiri daripada 3S lah. Di mana Singapura, Pulau Pinang,
Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Dan ini adalah negeri-negeri yang kaya yang mendatangkan keuntungan yang besar terhadap British kerana dia di situ adalah laluan kapal-kapal perdagang. Pada masa yang sama, ketika British datang jajah Malaysia ketika itu, ataupun kita panggil negara-negara, Selangor tu negara apa semua, British telah membahagikan Malaysia ini ketika itu antara dua bahagian. Antaranya adalah antara bahagian pantai barat dan juga bahagian pantai timur. Untuk negeri-negeri pantai barat dipanggil sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk pantai barat dan pantai timur dipanggil sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Pada masa yang sama, kita kena ingat, walaupun negeri-negeri Melayu tidak bersekutu itu berada di pantai timur, tetapi mereka tidak mendapat kemajuan dan tidak mendapat keuntungan yang banyak daripada British kerana kita merasakan mereka sangat jauh dan mereka tidak mendatangkan hasil kepada British sebabnya laluan pengangkutan susah dan sebagainya sangat-sangat complicated. Right? So ketika itu apabila kita cuba dijajah dan sebagainya, pada tahun 1957 kita dah belajar reaksi membentuk Malaysia. Maka ketika itu bermula daripada Perlis dan juga Johor membentuk dipanggil sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Itu kita kena jelas, Persekutuan Tanah Melayu. Maka pada 1957 ini Persekutuan Tanah Melayu yang dikepalai oleh siapa? Oleh Tuanku Abdul Rahman. Alright, Tunku Abdul Rahman dia adalah sebagai Ketua Menteri. Bukan Perdana Menteri Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Apa yang dimaksudkan dengan persekutuan? Cikgu kena jelaskan. Persekutuan itu bermakna gabungan kawasan ataupun gabungan negeri-negeri membentuk negara. What is the mean of the persekutuan? Makna persekutuan adalah negeri-negeri diorang combine together to be one state ataupun dipanggil sebagai negara. You clear tak dekat sini? Clear. Faham Cuba Clear. cuba tak Okay. clear dekat negeri-negeri bersekutu tu, mana satu yang bersekutu dengan mana satu yang tak bersekutu? Okey, mudah saja. Negeri-negeri Melayu yang bersekutu ini adalah terdiri daripada Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Negeri-negeri Melayu tak bersekutu, Kedah, Perlis, negeri-negeri yang tak mendatangkan hasil. Kelantan, Terengganu. Ini Johor. Faham? Dia adalah negeri. Tapi jangan risau dia tak banyak keluarlah dalam exam. Sebab ini silibus tingkatan 3. So dia tak keluar dalam SPM. Tapi cikgu cerita sejarahnya. Clear Clear. Okey. Jadi apabila kita telah membentuk satu persekutuan, British itu sebab British mudah untuk bagi kita merdeka sebab tidak ada yang rugi pun British bagi kita merdeka. Tidak ada yang rugi pun British bagi kita merdeka. Kerana apa? Kerana ketika itu mereka masih lagi menguasai Singapura. Okay, mereka kehilangan Pulau Pinang dan dia tahu Pulau Pinang pun tak adalah kaya selepas dia jarah semua segala harta. Melaka pun sama, Johor pun sama. That's why kita merdeka asalnya. Inilah nama kita Persekutuan Tanah Melayu. Dan Persekutuan Tanah Melayu ketika itu dipanggil sebagai Malaya. Clear tak? Walau bagaimanapun kita ada belajar kan reaksi pembentukan Malaysia. Okey, pada 1963 apa yang berlaku? Okey, pada 1963 maka telah gabunglah 3S plus 3S iaitu adalah Singapura, Singapura. Sabah dan Sarawak. Ketika itu untuk join Malaysia. Okay, that's why kita akan belajar nanti. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sedikit resis. Satu topik yang kita rasa macam kejam. Satu topik yang kita rasa macam berat untuk kita terima. Tetapi ia adalah satu benda fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan. Ya, sebab dia melibatkan dua kaum yang paling besar. Antaranya kaum kaum Cina dan kaum Melayu. Krisis di antara orang Cina dan orang Melayu ini sudah ada daripada sejak zaman Kesultanan lagi.
Sejak zaman sebelum kita merdeka. Bukan isu dengan orang India. Orang Cina dan orang Melayu mempunyai krisis yang sangat besar. Itu adalah fakta sejarah yang tidak boleh dipisahkan. Betul? Saya mengambil satu contoh yang paling besar. Cikgu lukis di sini tentang isu di Perak. Negeri pertama yang menerima penasihat British adalah negeri Perak. Dipanggil sebagai penasihat British. Kenapa? Kerana ketika itu, ini adalah negeri pertama yang menerima penasihat British. Ketika itu telah pun berlaku pergaduhan antara dua kongsi gelap ataupun gangster yang dipanggil sebagai Gihin ataupun dipanggil sebagai Haisan. Iaitu antaranya adalah kongsi gelap, okey, kongsi gelap Gihin dan juga Haisan. Kena clear benda itu. Apa yang berlaku? Kenapa orang Cina banyak di seluruh dunia? Itu tak boleh dinafikan. Saya masuk sikit dalam konteks perang US-China sekarang. Benda ini dipengaruhi oleh faktor sejarah. Orang Cina banyak di seluruh dunia kerana dia adalah satu masyarakat yang paling besar. Apabila dinasti dekat China itu jatuh dan dijajah oleh negara British, orang Cina mula merasakan negara dia tidak ada pendapatan dan orang Cina merasakan hidup dalam negara dia adalah boleh mati. Tetapi sejarahnya orang Cina itu memang hebat dari segi dinastinya. Tapi mereka dijajah oleh British. Jadi apa yang orang Cina buat? Orang Cina ikut British untuk bekerja bersama dengan British. Itu tak boleh dinafikan. Okey, itu tak boleh dinafikan. Dan sehinggalah apabila orang Cina bekerja dengan British, tapi walau bagaimanapun orang Cina tidak menjadi kuli semata-mata, tetapi mereka mempunyai kebijaksanaan dan juga mereka mempunyai semangat usahawan yang tinggi. Kerana mereka pergi keluar negara ketika itu mereka ada persatuan yang sangat kuat dan mereka berniaga. Dan akhirnya mereka menjadi sebahagian daripada rakan kongsi dalam perniagaan orang-orang British. Itu tidak boleh dinafikan. Clear tak? Faham tak? Maksudnya dia pergi buat kerja sebab dia tak ada pendapatan. Ya betul. Dekat negara dia tak ada pendapatan dan sangat miskin ketika itu. Negara China itu besar, rakyat dia ramai, peluang pekerjaan tak ada ketika itu, mana ada ekonomi dan peluang pekerjaan seperti zaman sekarang. Tidak ada. Clear Clear. Okay, clear. Itu satu keadaan. Jadi hari ini apa yang kita akan belajar tentang cabaran dalaman Malaysia, pemisahan Singapura, menangani ancaman komunis, isu pembangunan ekonomi, tragedi hubungan antara kaum. Clear tajuk topik 6 ini, cabaran Malaysia. Ini sebenarnya melibatkan dua kaum sahaja antara kaum Melayu versus kaum Cina. Kenapa saya kata kaum Melayu versus kaum Cina ini tidak akan pernah habis? Dia akan terus berlaku lamanya selagi kita tidak mempunyai perpaduan yang kuat. Dan perpaduan yang kuat itu harus dikuasai oleh satu parti politik yang mana masih lagi membela perlembagaan orang-orang Melayu. Itu paling clear yang saya cakap. Terus saya cakap topik ini adalah topik yang sensitif. Saya sangat takut untuk berbicara. Saya sangat takut sebab dia melibatkan politik dan dia melibatkan, ini adalah saksi di antara kejadian orang Melayu dan orang Cina. Clear ya? Maka awak ada Clear. belajar dalam chapter yang kedua. Awak akan belajar apa dalam chapter yang kedua? Awak belajar tentang perlembagaan dalam tingkatan 5 kalau awak ingat. Kita kena ingat di dalam bab yang kedua dalam tingkatan 5 awak ada belajar tentang perlembagaan. Apa perlembagaan yang awak belajar? Alright. Pertama awak belajar dalam perlembagaan menceritakan tentang KAB. CAB. K stand for kedudukan orang-orang Melayu. Makna kata Sabah dan Sarawak. Kedua adalah kedudukan agama Islam. Dan ketiga adalah kedudukan bahasa Melayu. Cikgu sangat suka membincangkan topik ini kerana baru-baru ini cikgu baru menulis satu jurnal. Dan jurnal itu menceritakan, cikgu mengkaji bagaimana kemajuan Singapura itu didorong oleh apa. Dan kebetulan hari ini cikgu ajar awak. Cikgu ada baca tajuk ini dan sebenarnya cikgu berminat untuk cerita pada awak malam ni. Tetapi sedikit panjang lah cerita dia, tapi awak akan faham cerita dia. Boleh, insyaAllah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ketika itu, Singapura ketika itu dikuasai oleh satu parti lah. Iaitu adalah parti PAP dan juga versus satu lagi parti. Cikgu tak ingat lah, kita panggil lah parti rakyat lah kita panggil.
Parti Rakyat. Parti lain lah, satu lagi parti. Ketika itu di Singapura telah berlaku pilihan raya. Okey, kita telah ada perjanjian apabila Singapura join dengan Malaysia, apabila Singapura telah join dengan Malaysia, ketika itu, okey, join dengan Semenanjung Tanah Melayu, join dengan Sabah dan Sarawak. Ini Sabah dan Sarawak. Kita telah pun bersetuju ataupun Lee Kuan Yew telah bersetuju dengan Tunku Abdul Rahman. Okey, Lee Kuan Yew telah bersetuju dengan Tunku Abdul Rahman di mana akan ada kita di mana Parti Perikatan. Ya, kenalah Parti Perikatan ketika itu di mana dikuasai oleh MCA, UMNO, MIC. Ini berada di Semenanjung. Faham tak maksud saya? Semenanjung ini Perlis sampai Johor. Ini adalah parti politik di bawah Parti Perikatan. Clear Tetapi Clear. di Singapura ketika itu ada dua parti yang paling besar, iaitu Parti Perikatan juga yang bertanding dengan parti lawan dengan parti satu lagi parti inilah parti nombor 2 ini. Okey, Parti Perikatan di Singapura lain. Gabungan dia di Singapura terdiri daripada UMNO dan juga PAP. Clear Okey, UMNO dan PAP. Benda adalah parti perikatan. Dan apa yang berlaku ketika itu di Sabah dan Sarawak tak mempunyai isu sebab tak ada parti sangat. Isu pilihan raya tak berlaku. So ini adalah joint parti perikatan lah, Parti Rakyat Sabah. Tapi di Sabah dan Sarawak ketika itu mereka tidak mempunyai tentangan politik yang sangat hebat. Sebabnya Sabah Sarawak sedar yang diorang ni tertinggal dari segi kemajuan dan mereka bersyukur dengan adanya Semenanjung ketika itu kita membantu rakyat Sabah dan Sarawak. Kesedaran politik Sabah dan Sarawak pada zaman itu tidak terlalu kuat dan juga mereka tidak langsung membantah dan melawan. Faham Maksudnya mereka kesedaran politik tak terlalu kuat jadi mudah untuk kita kawal perpaduan. Kerana untuk memuaskan hati semua pihak dan bangsa dalam Malaysia ini adalah satu cabaran yang paling besar. Betul? Betul tak? Betul. Jadi isu sekarang ini yang berlaku di mana Sabah dan Sarawak sekarang mereka mempunyai satu sifat yang mana ada sifat kesedaran politik yang tinggi dan bahayanya kita risau perpaduan antara rakyat di Semenanjung dan Sabah Sarawak itu semakin menebal oleh hasutan-hasutan luar yang jahat. Contoh isu Petronas. Sekarang Sabah Sarawak kata dia tak nak menerima Petronas, dia nak menerima Petros, syarikat dia sendiri. Itu semua antara isu-isu yang tak baik. Faham tak? Orang luar cuba menghasut negeri-negeri dalam Malaysia ini untuk berpecah. Itu tak bagus sebenarnya untuk negara kita. Itu tak bagus. Okay, cikgu cerita apa yang berlaku di sini. Okay, cikgu cerita di sinilah. Okay. So, saya dah cerita sini. Okay. Jadi, apa yang berlaku di Singapura ketika itu. Ini Singapura lah. Ini Semenanjung lah. Okay, ini Semenanjung lah. Saya cerita sikit. Okay. So, apa yang berlaku di Singapura ketika itu. Saya lukis di sini. Ini adalah Semenanjung ketika itu. Okay, ini adalah Singapura. Ketika itu ada pilihan raya. Okey, ketika pilihan raya, apa yang berlaku? Lee Kuan Yew ini, dia telah pun, walaupun di dalam Parti Perikatan, dia melawan. Di dalam ni ada kawasan tau, ada kawasan. Dia melawan UMNO. Faham tak? Maknanya walaupun dia dalam parti yang sama, dia meletak calon Melayu daripada parti PAP versus UMNO. Faham? Clear tak kat situ? Kira khianat lah. Kira betul, khianat. Dan ketika itu majoriti orang Melayu di Singapura adalah 60%, bukan Melayu adalah, sorry. Saya bagi anggaran tipis 55% adalah Melayu, 45% adalah Chinese. Adalah berapa persen lagi lah. Tapi boleh kata majoriti besar yang sinilah Melayu itu banyak. Banyak. Dan apa yang ketika itu Lee Kuan Yew buat adalah Lee Kuan Yew telah melantik seorang Melayu bernama Osman Wook. Osman Wook ini adalah orang Melayu yang mana menyokong parti PAP. Dia meletakkan calon-calon Melayu masuk dalam parti PAP. Sebenarnya parti PAP ketika itu majoritinya adalah kaum Cina ataupun Chinese.
majoriti adalah pemimpin di dalam parti PAP. Dengar betul-betul dan awak tengok adakah perkara-perkara ini berlaku sehingga kini. Dengar elok-elok, awak belajar sejarah, awak jawab dengan fakta sejarah. Bukan dengan propaganda. Kita tengok bagaimana. Bagaimana kita kehilangan Singapura, bagaimana kita kehilangan negara ataupun asal usul negeri yang ada ketamadunan Kesultanan Melayu. Melaka. Apa yang berlaku, British pergi daripada negara kita, British mewujudkan satu perlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Yang menentukan negara ini siapa yang punya bukan lagi ketuanan kesultanan, tetapi bergantung kepada majoriti rakyat yang ada dalam negara kita dan kawasan. Faham tak maksud saya? Faham? Faham. Maknanya dekat sini, okey. Apabila, itu sebab saya cakap isu ini isu yang berat. Saya nak menceritakan tentang isu ini adalah isu yang berat sebab isu ini isu menarik. Dia memberikan tentang pengajaran yang sangat besar. Ketika itu Osman Wok ini telah mempengaruhi orang-orang Melayu supaya tidak menyokong parti UMNO. Kerana dikatakan ketika itu UMNO membawa 3 elemen ketika itu di dalam perlembagaan BAK. Pertama, UMNO kata kita kena menggunakan bahasa Melayu. UMNO berkata ketika itu kita kena menggunakan agama Islam. UMNO berkata ketika itu kita kena memastikan kedudukan orang-orang Melayu terjaga di Singapura. Maka orang Melayu harus bersatu, tidak berpecah, menyokong UMNO duduk di Singapura. Kerana untuk berpisah daripada Semenanjung Tanah Melayu ketika itu memerlukan 2/3 daripada suara parlimen. Dan untuk menyokong usul Singapura keluar daripada Semenanjung Tanah Melayu ini memerlukan ahli parti politik Singapura juga bersetuju. Jika daripada UMNO itu ramai di Singapura ketika itu, mungkin Singapura tidak dapat dipisahkan dan kita mampu untuk selamatkan Singapura. Namun apa yang berlaku ketika itu, Osman Wok ini telah membawa satu propaganda kepada orang Melayu di Singapura dan kebetulan orang Melayu ketika itu sangat liberal. Tahu liberal? Tidak mempunyai semangat kemelayuan yang sangat tinggi. Kehidupan mereka dipengaruhi oleh budaya barat. Minum arak, pergi kelab, lepak-lepak saja sebab mereka hidup di satu kawasan zaman British yang sangat lama. Berbeza dengan orang Melayu yang berada di Semenanjung Tanah Melayu. Clear tak apa yang saya cakap sekarang? Ya. Clear. Jadi apa yang berlaku ketika itu? Akhirnya UMNO telah pun kalah kerusi semua. Dan dimenangi oleh satu parti iaitu parti PAP. Maka apa yang parti PAP buat? Dia telah buat satu referendum. Satu surat mengatakan mereka mahu keluar daripada Malaysia pada tahun 1963 dengan menolak mereka tidak mahu menerima perlembagaan Malaysia. Ini hakikatnya. Apakah kesilapan kita? Walaupun benda ini sensitif, kesilapan kita adalah kita menerima Singapura masuk dalam Malaysia. Kalau kita tidak menerima Singapura masuk dalam Malaysia, mereka masih lagi tak merdeka. Bayangkan. Faham maksud saya? Sampai sekarang ke? Faham Mungkin kalau ikutkan British punya ideologi, dia nak bebaskan Singapura sampai tahun 2003 baru nak bagi British merdeka. Faham tak? Faham? Kalau kita time tu orang sokong UMNO, cerita dia lain lah. Ya, betul. Sekejap, saya nak mencari satu fakta baru. Sekejap saya ada Google satu fakta baru. Okey, baik. Okey, clear. Okey, clear. Kalau contohnya kita tak bagi Singapore tu join Malaysia, kita akan jadi seperti Brunei. No, Singapore akan jadi macam Brunei. Tak ada, Brunei merdeka tahun 1984. Lambat tak? Lambat. Lambat. Brunei baru merdeka. Ketika 1984 ni Malaysia dah maju dah.
Malaysia di bawah pimpinan Dr. Mahathir dah. Bayangkan 1984 Brunei baru nak hidup, baru nak keluar daripada British. That's the real lah apa yang berlaku. Tapi macam mana Brunei boleh lagi ekonomi lagi bagus? Ekonomi bukan ditentukan oleh dia merdeka lambat atau cepat. Ekonomi dibantu oleh keadaan bagaimana dia cepat berkembang. Siapa sangka hari ini Arab Saudi boleh menjadi ekonomi yang hebat, daripada padang pasir sekarang menjadi Arab yang hebat. Kerana dia telah membuat satu dasar ataupun plan 10 tahun apa yang dia nak capai. Dengan bantuan dan juga strategi-strategi yang ada. Kita pun pernah nak cuba jadi macam itu. Tapi macam biasalah, negara kita ni sentiasa bertukar pemerintahan. Jadi susahlah sebab setiap pemerintah tu dia memerlukan masa 10 ke 20 tahun untuk membangunkan satu negara itu. Faham? Faham Jadi apa yang berlaku kita maka keluarlah Singapura daripada Malaysia. Okay. Dan pada masa yang sama, isu tentang orang Cina dan orang Melayu ni tidak habis begitu saja kerana parti DAP, saya sensitif. Benda sensitif. Saya kena cerita. Macam ni, saya nak bercerita tapi benda tu sensitif. Sebab dia akan melibatkan kerajaan yang ada sekarang. Tapi saya bercerita tentang sejarah. Jadi memang asas kepada penubuhan PAP ni tidak menyokong langsung perlembagaan. Tak tahulah kalau sekarang mereka dah berubah. Dan parti PAP ini berada di Singapura. Kalau di Malaysia ada satu lagi dia punya cawangan, ada satu parti. Apa namanya? Di Malaysia. DAP. DA. DAP. Dia ada DA. DAP. Jadi agendanya hampir sama. Saya tak nak jawab. Biar sejarah yang menjawab. DAP. Itu clear lah. Jadi apa yang berlaku pada sejarah, adakah orang kita belajar? Tidak. Dan orang tanya kenapa parti Melayu paling terbesar bergabung dengan parti ini? Saya tak nak menjawab. Biar sejarah yang menjawab. Faham saya tak nak menjawab. Faham? Susah untuk kita menjawab. Soalan-soalan sensitif saya tak nak jawab. Landscape politik panjang lah. Saya cerita apa yang masuk exam je lah. Cabaran di Allah ketika itu, orang Cina selain daripada isu ketidakpuasan hati, selain isu puatan orang Melayu, masih lagi Cina ini dia adanya komunis. Komunis tak puas hati dengan orang Melayu. Kenapa apa? Why? Sebab ketika itu British dan juga Jepun banyak memberikan hak orang Melayu. Jadi seperihan daripada komunis ini berlaku. Maka saya ambil long story short, saya tak nak cerita banyak cabaran di hadapan Malaysia. Senang saja tajuk ini, mudah saja. Okey, mudah saja tajuk ini. Okey. Apa yang berlaku ketika itu? Pada tahun 1969 telah berlaku rusuhan kaum. Kenapa rusuhan kaum ini berlaku? Kerana orang Melayu mempunyai taraf ekonomi yang sangat-sangat rendah. Apabila British tinggalkan Malaysia, orang Melayu tidak mempunyai satu dasar. Orang Melayu tidak mempunyai satu sokongan yang kuat daripada kerajaan untuk mereka meningkatkan taraf kemajuan dan kehidupan mereka. Maknanya dekat sini orang Melayu tidak ada yang kaya ketika itu. Orang Melayu hanya duduk di kampung dan orang Melayu hanya bekerja sebagai petani. Jadi sumber kekayaan mereka ataupun nilai duit mereka hanya bergantung kepada tanah. Apa yang berlaku apabila mereka nak makan, mereka terpaksa jual tanah. Mereka bertani dan bertani pun ketika itu kita tidak ada kelapa sawit, tidak ada orang nak beli dia punya barang. Berbeza dengan orang Cina yang ketika itu dia memang duduk di bandar. Maka orang Cina terdedah dengan jualan, betul. Jual kasut, jual kereta. Orang Cina ketika itu duduk di bandar, right? Menjual apa dia lagi? Menjual barang-barang. Jadi mereka mendapat mereka ada duit. Sedangkan orang Melayu tidak ada duit.
Jadi ketika itu walaupun kita merdeka, Parti UMNO ketika itu menjadi tunjang kepada orang Melayu. Adalah orang Melayu ini memimpin dan orang Melayu ini kerja dengan kerajaan. Pada tahun 1969, apa yang berlaku? Berlaku kekalahan yang teruk pada Parti Perikatan, iaitu majoritinya orang Melayu. Akhirnya apa berlaku adalah 2/3 dewan itu tidak dapat majoriti. Faham tak maksud 2/3? Maknanya bila kerajaan nak buat sesuatu keputusan, nak bagi BRIM ke bantuan ke apa, dia perlukan sokongan juga daripada parti DAP ketika itu. Faham tak? Faham. Faham Jadi apa yang parti DAP ni buat, parti DAP dia tak memerintah, dia tak perintah pun lagi negara, tapi dia dapat memastikan yang UMNO dan juga Parti Perikatan Barisan Nasional, no sorry. Dia dapat memastikan yang Parti Barisan Nasional ini tidak boleh buat keputusan melulu. Faham tak maksud saya? Maksudnya tak bolehlah buat dasar apa-apa. Dia dapat sekat sebab nak tak nak BN ni perlukan juga sokongan kat tangan dalam dewan tu daripada parti DAP ni. Faham tak? Jadi apa yang berlaku ketika itu, ini saya cerita sejarah. Apa yang berlaku ketika itu, orang Melayu yang tinggal di Kuala Lumpur ketika itu, ketika itu Kuala Lumpur masih lagi di bawah pemerintahan kerajaan negeri Selangor. Kuala Lumpur itu dalam Selangor. Maka ketika itu rumah Menteri Besar Selangor adalah Datuk Harun. Orang Melayu yang berada di Kampung Baru telah pun dibunuh oleh orang Cina yang berada di Jalan Petaling Street, Chinatown sekarang. Berlaku orang Melayu dibunuh, maka orang Melayu telah pergi ke kampung Datuk Harun cakap, Datuk, orang Melayu kena tetak dengan budak Cina. Dan apa yang berlaku ketika itu, ada satu panggung wayang di Kuala Lumpur, tiba-tiba keluar tulisan Cina, sila keluar daripada panggung wayang ini. Orang Melayu tak faham apa itu tulisan Cina, akhirnya orang Melayu dibakar hidup-hidup di dalam panggung wayang tersebut. Dan apa yang mencetuskan kemarahan apabila sokongan orang-orang Cina terhadap parti DAP, mereka membawa penyapu dan cakap Melayu balik kampung. Faham tak? Faham Faham. Okay. Jadi ketika itu orang Melayu mengamuk dan marah. Maka ketika itu orang Melayu daripada persatuan-persatuan Melayu telah pun bersatu, ya, dan juga ketika itu berlaku rusuhan kaum di beberapa negeri yang melibatkan persatuan-persatuan silat, persatuan-persatuan silat ataupun dipanggil sebagai Selipar Merah telah bersatu, geng-geng Pakida telah kumpul, mereka telah pun menggunakan teknik persilatan dan sebagainya, barang terbang dan sebagainya, membunuh orang-orang Cina ketika itu. Dan berlaku kekacauan. Peralihan kuasa tidak dapat berlaku dan akhirnya berlakulah darurat. Dan darurat ini maknanya perintah berkurunglah, orang duduk dalam rumah, tak boleh keluar pergi mana-mana. Clear kat situ? Ya. Okay. Macam ni dia boleh berdamai balik? Apa yang berlaku Ke adalah masih berterusan? benda itu telah pun berlaku cara berdamai tak berdamai, tetapi kita cakap jangan bergaduh, kita mampu untuk kontrol pergaduhan. Faham tak? Kita mampu untuk kontrol pergaduhan. Faham. Maka apa yang kita buat ketika itu, maka kita membangunkan pembangunan ekonomi. Untuk memastikan orang Melayu tidak tertinggal di belakang, maka kita buatlah satu dasar. Ketika itu Tunku Abdul Rahman pun tak berapa sihat, maka Tun Abdul Razak take over jadi Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Maka Tun Razak ini melihat orang Melayu ini jauh ketinggalan ke belakang. Maka apa yang Tun Razak buat, maka Tun Razak telah membangunkan satu dasar dipanggil sebagai DEB ataupun Dasar Ekonomi Baharu.
Maknanya dalam dasar ekonomi baru tujuan objektifnya untuk membangunkan dan orang kata menstrukturkan balik ekonomi yang ada di dalam Malaysia yang sebelum ini dikuasai oleh British, kerana British telah pun mengamalkan konsep dasar, pecah dan perintah. Apa maksud dasar pecah dan perintah? Memecahkan kaum-kaum pengikut kawasan dan sumber ekonomi. Melayu, Cina, India. Melayu petani, Cina bisnes, India estate. Faham tak apa yang saya cuba ceritakan kat sini? Faham. Maka kita nak ubah dasar ini kepada dasar ekonomi baru yang mana membantu orang Melayu dapat menguasai sektor-sektor dalam ekonomi. Maka kita wujudkan pelbagailah, kita hantar orang Melayu pergi dalam bidang pendidikan, pelajar-pelajar cemerlang dihantar ke luar negara. Dalam sektor pekerjaan, orang Melayu diambil bekerja. Clear tak? Faham Okay. Di dalam sektor perniagaan, orang Melayu diberikan peluang dengan bantuan keuangan. Faham Faham. Yelah kat situ. Itulah yang berlaku. Maka tengok kat sini lah. Maka apa yang berlaku ketika itu, mulalah kita tubuhkan beberapa syarikat. Okay, syarikat strategi membantu orang Melayu. Apakah syarikat-syarikat strategi yang membantu orang Melayu? Pertama, kita mewujudkan ASB, Amanah Saham Bumi-Putra. Maknanya orang Melayu sebelum ni tak tahu main saham, maka daripada dia main trading asyik menipu je, kena tipu, maka diwujudkan Amanah Saham Bumi-Putra. Maknanya entiti kerajaan ambil duit orang Melayu pergi melabur ke luar negara. Tahu hujung tahun dapat persen saja. Dan juga kita bangunkan orang Melayu punya tanah rancangan dipanggil sebagai Felda. Maknanya kita bangunkan pertanian yang lebih dikomersialkan. Maknanya kata orang Melayu akan jual dia punya hasil kepada Felda dan Felda akan bagi duit pada dia. Clear tak? Clear. Clear Sebelum ni tak tahu dia jual pada siapa, toki-toki apa semualah, dia rugilah. Okey. Dan juga orang Melayu dibantu dari segi itulah aspek-aspek yang dibangunkan. Ni belajarlah kat sini, nampak ni. Dibaginya Pengumuman Rancangan Malaysia pertama, right? Gerakan Pembangunan Malaysia di bawah rancangan orang berdiri sebuah lurah Pahang, nampak bantu orang Melayu dapat rumah dan sebagainya. Maka ada pembangunan dalam RNK. Selepas DEB itu berjaya, selepas dia kata okey, dasar ekonomi baru ni nampak orang Melayu berjaya, maka dia kata Malaysia ni kena wujudkan satu lagi, nama Rancangan Malaysia RMK lah, Rancangan Malaysia pertama. Okey, apa yang dirancang untuk Malaysia ketika itu? Right, pertama adalah dia kata kita kena pelbagaikan sumber ekonomi. Maksudnya Malaysia tak boleh bergantung kepada ekonomi pertanian saja, tetapi Malaysia kena bergantung kepada ekonomi yang lain seperti kelapa sawit dan koko. Kenapa? Ketika itu inilah barang yang diperlukan dalam dunia. Jadi daripada pertanian, syukur waktu itu kita mula sedar adanya kereta dan jentera. Jadi saya tanya, apakah sebenarnya Malaysia? Kita cakap tentang Malaysia lah. Malaysia. Apa sebenarnya Malaysia supply kat negara lain? Untuk mengatakan, awak tahulah apa dia. Malaysia supply kelapa sawit, minyak masak. Faham? Okay? Lepas tu Malaysia supply apa? Malaysia supply Timah. apa dia? Timah. Malaysia Timah. timah. Itu zaman dulu lah. Ini zaman British. Ni kita cakap sekarang. Kita ada ni je. Ini je yang menguatkan kita. Apa dia? Petroleum. Petroleum. Kita supply petroleum. Besar kan? Rezeki kita ada petroleum. Maka sebenarnya that's why I cakap. Tapi sekarang apa yang dikhawatiri adalah apabila macam mana dia nak kacau market. Kita tahu bisnes itu demand and keperluan kan. Bisnes itu adalah keperluan manusia.
Jadi bayangkan macam mana China nak kacau market petroleum ni. Senang je dia buat kereta elektrik. Betul tak? So kalau orang pakai banyak kereta Betul. elektrik, petroleum diperlukan ke tidak? Tak perlu kan dah. Tak perlu. Maka akan jatuh tak syarikat-syarikat minyak dalam dunia ni. Betul. Hancur. Hancur. Nampak tak strategi dia sejarah ini adalah ni lah. Okay, jadi RMK pertama macam biasalah. Saya tak nak cerita sebab ini pun bukan penting sangat pun kan. Okay, Paling tragedi terkesan, paling terkesan Saudi Arabia. apa dia? Paling terkesan Arab Saudi dengan Arab Saudi minyak. lah kalau berlaku. Bukan dah Apa berlaku. maksudnya? Dia ada kereta elektrik sekarang. Eh, tengok contoh Malaysia lah sekarang. Malaysia pun dah tak bergantung kepada ini yang kalau ini kita cakap luaslah kabel ni. Dari segi faktor ekonominya, US sangat takut dengan China. Sebab China dia mampu intercept produk US. Faham tak? Okey, contoh dulu kita ada Jepun. Toyota, Honda versus dengan Mercedes. Tak ada masalah sebab Jepun hanya lawan dengan barat iaitu adalah kereta. Betul? Betul tak? Okey. Tetapi sekarang China dia fight dengan US. Dia take over semua yang US jual barang. US jual iPhone, dia jual apa? Dia jual telefon. Xiaomi, Huawei, Lenovo, Vivo. Betul? Betul tak? Betul. Banyak. Jadi dia fight, dia lawan, maksudnya dia kacau bisnes US dekat telefon. Okey. Lepas tu US jual kereta Mercedes semua. Dia masuk pula dengan produk dia BYD. Dia kacau market Tesla. Sebenarnya Tesla je yang jual kereta elektrik seluruh dunia. So dia wujudkan satu kereta nama BYD, Be Your Dream. Geely, kacau market Malaysia Proton. You nampak tak macam mana game dia? Nampak? Nampak? And then negara dia besar dan rakyat dia dibayar gaji murah lah. Rakyat dia apa gaji mahal, janji dia boleh hidup, boleh makan, boleh minum. Macam tu. So apa yang berlaku adalah dia mengeluarkan produk-produk. Jadi apa yang berlaku, banyak usahawan-usahawan dalam dunia ini berlabur pada negara China kerana kos dia murah, buka kilang dan sebagainya. Jadi dia kacau market US. Malahan syarikat-syarikat US seperti Crocodile, LV pun buka kilang dekat China. Jadi apa yang merisaukan yang Donald Trump fikir adalah China ni dia ambil kopi ori dan dia buat produk dia sendiri. Faham tak? Jadi betul lah apa yang Donald Trump buat tu, dia buat tarif. Dia buat tarikh tu dia untuk menyelamatkan ekonomi US. Dia sebagai presiden dia kena fikir sesuatu yang terbaik untuk negara dia. Sakitnya pada kita lah. Betul? Tapi Betul. apa yang dia buat adalah untuk menyekat ekonomi China. Dan bayangkan sebelum ini contoh sekarang ni China bukan hanya buat contoh pada dekat Malaysia, kita pun menggunakan China untuk membangunkan ECRL. Apa yang China buat adalah China pergi ke negara-negara yang membangun yang baru nak hidup ni menawarkan hutang yang tinggi. Berhutang dengan negara China dan memberikan sokongan ekonomi. Dia merisaukan. Kalau you belajar balik sejarah, ingat tak Perang Dunia Kedua adanya pengaruh komunis dan kapitalis. Ingat tak cikgu ada cerita? Ingat? So you rasa sekarang ni US tak goyang ke kalau katakan China makin kuat? Bila China makin kuat, jadi pengaruh apa yang ada kat China? Pengaruh Komunis. komunis. Nampak tak sejarah itu berulang ataupun tidak? Berulang. Sekarang sebenarnya kita sedang melawan perang ekonomi. Perang ekonomi ni adalah perang dingin. Sekarang dunia telah mengalami perang dingin. Cuma dia tak melibatkan nyawa, tapi dia melibatkan duit. Ini jangan perang dingin dah ni, perang dingin ekonomi. Betul? Betul. Tak melibatkan tentera. Sebab dulu kenapa orang berperang? Untuk apa orang berperang? Saya bagi contoh mudah dulu. Kenapa British datang negara kita? Sebab nak ambil hasil negara kita dan jual. Sekarang ini kenapa dia perlu ambil hasil negara kita? Sebab apa guna dia ambil bahan mentah? Baik dia cipta produk. Betul tak? Betul. Faham tak? You faham tak konsep ekonomi yang dulu orang menjajah negara orang lain sebab negara orang tu ada emas. Negara orang tu ada biji timah. Sekarang dia tak perlukan emas dengan biji timah.
Dia just create satu teknologi yang satu dunia pakai, orang bayar kat dia dan dia dapat duit. Betul? Betul. Lagi senang macam tu kan. Lagi senang nak apa dia susah-susah nak hantar tentera dia jajah negara orang. Yang tak perlukan nyawa tetapi orang yang suka pakai produk dia. Daripada contohlah dia datang Malaysia dia nak buat apa? Dia nak handle contoh dia fikir dia contohlah dia nak jajah negara kita. Jap jap tau. Jap. Jap tau. Cikgu nak tukar wifi jap. Okay, boleh. Okay, clear tak? Apa cikgu cuba cakap? Contohlah kalau dia take over Malaysia, dia hanya dapat apa yang ada kat Malaysia? Kelapa sawit. Kelapa sawit berapa negara je pakai? Baik dia cipta satu teknologi iPhone, satu dunia pakai iPhone, betul tak? Nampak Betul. tak perang ekonomi tu lebih hebat dan lebih menguntungkan? Dan apa yang ditakut sekarang, China bukan hanya menguasai teknologi, bukan hanya menguasai otomotif. You tahu tak China cover apa sekarang di dunia? Tak dengar. You tahu tak China punya negara dia cover apa dalam dunia? Tak tahu. Dia cover makanan. Kalau US ada Starbucks, US ada McDonald, you tahu China ada apa? Tak tahu. China ada Mitsu. Oh, China ada Oriental Coffee. So nampak tak macam mana dia fight dengan Western sekarang yang menjadikan sebenarnya ini perang. nampak halus Halus tapi real. So dia dah cover semua. You nampak tak macam mana kenapa US tak goyang? Ha. Kenapa US tak goyang? Takutlah. Of course dia cover semua. Dia pergi ke Indonesia. Indonesia telah pun mengubah ibu negara dia kan. Indonesia ada bullet train kan. Siapa yang Betul. bagi Indonesia hutang? China. So bayangkan kalau China dia pergi ke negara-negara yang baru nak bangun dia bagikan hutang. Maka dia kaya tak? Makin kaya. Makin kaya. Dan ini kita belajar dalam sejarah tingkatan 5 tentang perang dingin. So you nampak tak perang ekonomi ni sangat-sangat membahayakan. Macam mana China dia tak perlukan lakukan senjata, apa yang dia buat adalah dia replace market US. Hmm. Itulah. Kan. Okey, ini cerita rusuhan kaum, situasi Kuala Lumpur sekitarnya, ni faktor dia. Senang saja dalam exam kalau keluar faktor, you cakap tentang politik, ekonomi dan sosial. Ni cikgu dah cerita tadi kan, nampak? Panjang tak macam nota? Panjang. Tapi kalau cikgu cerita, pendek je, betul tak? So, Betul. macam mana tamatkan rusuhan? Senang saja, perlembagaan digantung, parlimen ditangguhkan. Sebab apa? Kerana kita sedar ketika itu kalau kita teruskan dekat parlimen, maka akan berlaku rusuhan kaum lah. Parti PAP lebih banyak, betul? Dan juga pada masa sama kita wujudkan tempat orang berlindung. Dari segi kita wujudkanlah maksudnya contoh kan waktu tu kan ada orang belakang rumah apa semua kan. Betul? Betul. Maka orang rumah yang terbakar apa semua kita cakap okey duduk kat situ. Kita sediakan tempat tinggal untuk dia. Dan juga polis mengisytiharkan perintah berkurung macam kita COVID dulu. Tak boleh keluar. Keluar kena denda, kena tangkap, kena tembak sebagainya. Faham Kerana apa? Kerana apabila berlaku ketegangan antara kaum, macam ni lah bila orang marah, you rasa bila orang marah, you jumpakan muda dengan musuh dia bergaduh lagi kuat tak? At least bagi masa untuk dia Bertenang. bertenang. Okey, maka diwujudkan satu majlis. Majlis ni adalah satu, bukan persatuan tapi kumpulan lah. Kumpulan pemikir yang mana untuk memikirkan bila ada masalah kita kumpulkan orang-orang ni macam ni nak isu sistem ni. Nama dia adalah Majlis Gerakan Negara ataupun dipanggil sebagai Megaran. Sama juga waktu kita berlaku COVID-19 diwujudkan MKN iaitu Negara. Majlis Keselamatan Negara.
Apa dia? Dia kata apa? Vaksin, vaksin. Orang apa vaksin? Clear, eh? Ya. Maka kalau migrant ni tugas apa? Dia kembalikan balik undang-undang supaya dalam keadaan baik. Okey. Kuatkuasakan Akta Hasutan 1948. Dulu, awak tahu tak Akta Hasutan ni dulunya bagus. Kita adanya ISA. Tahu tak ISA? ISA ini satu tempat di mana siapa yang bercakap tentang perlembagaan, mereka akan dipenjarakan ataupun dikurung. Dan dikurung. Itu sebab dulu awak tak dengar isu rusuhan kaum. Contoh buat TikTok, apalah Melayu macam ini. Orang tu 5 minit lepas dia buat TikTok, dia kena angkut dengan polis terus masuk dalam ISA. Apa dia? Dia pergi ISA, dia akan pergi camp bina semangat, dia akan diceritakan balik tentang kepentingan perpaduan. Ada beberapa parti-parti politik yang ketua-ketua parti politik sekarang pun pernah masuk ISA. Pernah masuk ISA. Tetapi apa yang berlaku ketika ini cerita lain lah, ketika Pak Lah Tun Abdul Wahab Ahmad Badawi arwah kan. Abdul Wahab ini dia jadi Perdana Menteri, dia hapuskan ISA. Betul. Dengan hasrat kenapa dia hapuskan ISA? Kerana ketika itu Parti Pakatan Rakyat yang adanya ketika itu ada PAS, ada PKR dan juga DAP. Diorang nak ISA ni dihapuskan supaya konon-kononnya ada kebebasan bersuara. Jadi akhirnya apa jadi kat negara kita sekarang? Tengoklah. Betul. Dasar itu dibuat sebab apa dia dibuat? Netizen. Sebabnya ada isu. Sebabnya ada isu dan masalah. Maka apabila ada isu dan masalah, adanya tindakan. Tetapi apabila kita hapuskan sesuatu perkara yang mampu untuk membendung daripada masalah dan isu ini berlaku, maka saya tanya isu ini makin merebak ke makin berkurang? You ada jawapannya macam Makin mana? merebak. Yes. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang? Susah kan? Belajar daripada sejarah. Kalau contoh, kalau contoh, kalau contoh Perdana Menteri hidupkan balik ISA ni apa jadi? Boleh ke? Dia boleh hidupkan balik tetapi dia kena benang 2/3 daripada Dewan. Tapi sekarang dalam konteks Malaysia yang pelbagai ni, tak ada parti politik yang dapat membentuk 2/3. Ada. Sekarang kerajaan Madani ada 2/3 tapi majoriti parti daripada bukan Melayu tak menyokong untuk ISA ni diwujudkan. Faham maksud saya? Jadi dalam kerajaan sekarang parti Faham? Melayu ke parti bukan Melayu yang banyak ada. Jadi parti bukan Melayu mempunyai kerusi yang sangat banyak. Di dalam kerajaan Madani sekarang ini, ni saya cerita sikit lah. You tanya saya jawab dalam konteks akademik. Dalam kerajaan Madani sekarang ini, okay, dia ada 3. PKR, UMNO, DAP. Ini yang paling amanah. Amanah. Madani, lepas tu tambah lagi dengan parti GPS dengan Sabah lah. GPS Sabah you jangan masukkan. You ambil yang ni, yang utama ni. PKR ada dalam 20 kerusi. UMNO ada 30 kerusi. DAP ada 42 kerusi. Amanah ada 8 kerusi. Siapa yang banyak? Tapi dalam PKR ini pun ada Amanah. orang yang bukan Melayu. Jadi yang paling banyak sekarang ini adalah DAP. Jadi you rasa DAP nak sokong ke ISA ni? Dia takkan sokong lah. Faham? Tak kot. Jadi apa tugas Jabatan Penerangan Tapis Berita Palsu? Inilah tugas dia. Diwujudkan Kementerian Komunikasi, SKM, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Tetapi ini biasanya dijadikan sebagai alat kepada ahli-ahli politik yang memerintah negara, tak kisah daripada parti mana, menahan orang untuk bersuara mengkritik kerajaan. Sama je. Siapa pun naik. Faham eh? Okey.
Faham? Back to the story. Dalam cabaran kita membentuk Malaysia ni, kita tanya apa peranan raja. Inilah peranan raja macam biasalah. Dia adalah dari segi parti aspek politik, ekonomi dan sosial membahagiakanlah benda-benda ni. Kesimpulan dan sebagainya. Maka dah habislah topik tu. Cikgu nak sentuh topik yang cikgu ada skip tadi sebab kita sedap bercerita tentang topik utama kan. Mungkin kita terskip tentang komunis. Betul? Cikgu tak cerita banyak tentang komunis kan? Dan Apa yang berlaku ketika itu, saya bercerita. Cabaran membentuk Malaysia ini kalau di Semenanjung menceritakan tentang kalau di Semenanjung apabila kita kata Malaysia lah, cabaran membentuk Malaysia kan. Sekejap, saya tambah lagi lah. Apabila kita kata tentang cabaran membentuk Malaysia, kita kata cabaran membentuk Malaysia ni, kalau di Semenanjung, cikgu cerita, kalau di Semenanjung, kalau di Semenanjung kita ada isu apa? Cina Cina apa? Melayu. Kalau dekat Semenanjung ini, kalau di Semenanjung kita ada isu tentang Cina versus Melayu lah. Betul, Melayu. isu rusuhan kaum. Betul. Rusuhan kaum. Tetapi kalau you pergi dekat Sabah dan Sarawak, dia orang tak ada isu urusan kaum. Dia orang hidup aman damai. Tak ada isu pun sebab majoriti sana adalah Bumiputera, betul? So nak bergaduh apa kan? Tetapi isu di sana adalah isu komunis. Kenapa isu komunis berlaku? Cikgu lukis balik Sabah dan Sarawak. You tengok betul-betul. Ini apa? Ini apa? Brunei. Ini Sarawak. Ini Sabah. Betul? Betul Betul. So apa yang berlaku ketika itu, sempadan ke negara kita ketika ini, ketika itu Indonesia dikuasai oleh Soekarno. Dia adalah Parti Komunis Indonesia, PKI. So apa yang dia buat adalah dia cuba untuk menghantar tentera-tentera komunis berlawan di Sarawak dan Sabah untuk mengacau keamanan dengan harapan bila cakap dia nak orang Sabah Sarawak ini join Indonesia dengan alasan Malaysia tak dapat untuk mempertahankan keselamatan Sabah dan Sarawak. Clear tak cerita kat sini? Okay. Tu je dia nak. Jadi apa yang orang Malaysia buat ketika itu, kita tak mampu nak buat lebih-lebih. Maka ketika itu Tunku Abdul Rahman, kan? Apa yang Tunku Abdul Rahman buat? Tunku Abdul Rahman meminta bantuan Commonwealth. UK lah. So askar Commonwealth akan bantu untuk attack komunis dekat sini. Clear tak? Cikgu cerita. Itu je. Tak payah tengok slide. Tengok slide pening nanti awak ni. Banyaknya lah. So just kita cerita lah. Adalah operasi. Operasi ni adalah apa yang polis buat. Polis tu lah. Ataupun kerajaan buat untuk halang komunis. So inilah macam komunis ni nampak. Pengganas komunis di dalam hutan membina ranjau seperti ini untuk membunuh. Nampak? Satu lagi. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim ditembak mati di Kuala Lumpur. Bayangkan. Uish. Bayangkan. Dia tembak kat traffic light, mati. Ini yang komunis buat lah. Lepas tu tahu apa komunis buat?
Komunis kan ada Tugu Negara kat Kuala Lumpur tu kan. Tugu Negara Betul. kan, tak, dia bom Tugu Negara tu. Memberontak lah. Berontak. Itu zaman komunis lah. Lepas tu apa yang komunis buat adalah dia jalan raya jabatan dia letupkan. Tembak mati ketua polis negara. Lepas tu dia ambil orang perempuan. Banyak isu lah. Okay, bom Tugu Negara ini dibuat lah. Lukut tu 1975 kan nampak ni. Dia letupkan je. Jadi, adakah komunis ini ada? Saya tanya. Komunis ini bukan orang. Komunis ini fahaman. Kepercayaan. Dan majoritinya adalah orang. You rasa ada tak peranan komunis ini? Masih Mesti ada. ada. Masih ada. Cuma diorang tak declare saja. So what? Yang kita boleh buat. Kan? Okay, ada soalan tak? Kita tengok slide-slide sebelum kita habis kelas lah. Hari ni kita santai-santai saja sebab topik ni best. Betul? Seronok tak topik ni? Betul. So topik ni best lah. Okay, so kita sentuh sikit lagi lah. Mudah cikgu sentuh balik tentang macam mana Singapura boleh berpisah. Cabaran pertama adalah tuhan sama rata semua kaum. Nampak? Singapura tuntut pasaran terbuka. Nampak? Urusan kaum macam biasalah isu kaum. Jadi saya cakap secara logiknya bahaya tak apabila kita menyokong satu parti yang mana adalah parti yang penting lah. Maksudnya kita menyokong parti mana itu penting. Betul? Dia menentukan masa depan negara kita. Okay. Okay. Dan ini luar daripada topik sikit lah. Macam mana Singapura boleh membangun? Ada orang tanya, kenapa Singapura boleh maju dan bangun? You pernah tertanya tak macam mana soalan tu boleh? You Betul. pernah tanya macam orang pun cakap, dia keluar daripada Malaysia tapi kenapa dia membangun? Okay. Pernah tertanya juga. Okay. Siap pakai dolar kan? Itu satu belakang kira lah. Okay. Okay, saya nak share satu benda. Apabila dia telah ditendang keluar daripada Malaysia, maka Lee Kuan Yew telah membuat ucapan. Lah. Lee Kuan Yew telah membuat ucapan. Dalam ucapan Lee Kuan Yew ini, Adam, apa yang dikata? Pertama, dia kata kita akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Kedua, kita akan memanggil semua golongan intelektual untuk menjadi rakyat Singapura. Dan itu yang diimport orang-orang, dia buka kerakyatan dia kepada orang luar untuk membangunkan Singapura. Faham? Ketiga, dia kata, apa yang dia kata, kita akan memberi gaji ahli politik tinggi supaya tidak berlaku amalan rasuah. Ini dibuat. Kerana asalnya mereka ini adalah orang Cina. Jadi dia tak ada masalah sebab hidup mereka memang nak keluar daripada negara dia dan mewujudkan satu kehidupan yang lebih baik. Kita mungkin tidak boleh mengikut seperti mereka. Clear tak? Sisi clear kan? Clear. Maka itu satu. Yang kedua pula, dia adalah satu pulau yang kecil. Lagi kecil daripada Pulau Pinang. Maka dia pendapatan contoh. Dia RM, pendapatan negara dia mungkin 30 juta. Untuk menampung rakyat 500,000 orang. Katalah kita RM 50 juta pendapatan negara kita. Tapi kita menampung 31 juta orang.
Jadi walaupun pendapatan kita banyak tetapi tanggungan kita banyak atau kurang? Banyak. Tanggungan kita banyak. Dia pendapatan tak banyak tapi tanggungan dia sikit ke banyak? Sikit. Sikit. Saya bagi contoh. Contoh pasangan suami isteri. Okay, gaji RM5,000. Tak ada anak. Banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Suami isteri gaji RM10,000. Banyak daripada orang ni. Tapi dia ada 6 orang anak. So siapa lagi banyak duit? Orang yang tak ada anak tapi gaji 5,000. Ini adalah Singapura. This is Malaysia. Simple tak dia punya analogi? Simple. Very simple. Kita pergi cuba jawab soalan satu. Soalan kebat kita cuba jawab. Okay, contoh kita cuba jawab soalan kebat satu kan. Soalan dia seperti inilah soalan kebat dia. Okey, soalan dia adalah berikan kepentingan kepentingan berikan kepentingan migrant semasa rusuhan kaum. Ni logik pun dia jawab. 3 markah. Dia cover apa? First, second, third. Dia cover apa? Pertama dia apa dia? Dia cuba untuk menstabilkan Ekonomi. keselamatan. Lepas tu dia cuba untuk mengimbangkan Ekonomi. ekonomi. Lagi dia meningkatkan logically, social. Terlepas Paduan. paduan. One. One, two, and three. Clear? Clear. Ya, okay. So, kita dah habis topik 6. Tinggal 4 topik lagi. Nanti cikgu akan buat pantas lalu lah. Kita tak guna slide ni. Kita guna nota ringkas saja. Tapi awak ada kontak tak admin? Macam mana awak nak buat online tu? Cek tak macam mana nak cek bahan? Dah sebenarnya admin lah. Admin dah tunjuk lah. Dah boleh buka dah? Tapi saya cari sejarah tak jumpa apa-apa ni pun. Saya dah masukkan dah. Ya. Minta maaf Tak apa, nanti saya tengok. double check. Nanti saya double check nanti. Okay? Okay. Sebab slide ni semua saya masukkan dalam tu. Okay, nanti saya tengok balik. Alright, okay. Terima kasih Adam. Assalamualaikum. Salam. Sorry lambat je. Tak apa, tak apa. Okay, Assalamualaikum. Salam.